Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Muammar dan Mahira. Dan untuk seterusnya audio kita bersama dalam lintas langsung dari daerah Tutong ya. Ingin kita kabarkan dulu mengenai keadaan cuaca di daerah Tutong saat ini dalam keadaan hujan lebat. Mudah-mudahan segala urusan kita ni ya, urusan biskit yang kita ni rancang hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Baik, kita akan maklumkan nanti antara maklumat yang kita terima, tetapi sebelum itu kita saksikan dulu bahan visual yang disediakan untuk pagi ini. Petai atau nama saintifiknya Parkia speciosa merupakan sejenis tumbuhan daripada keluarga Fabaceae yang kebiasaannya dijumpai tumbuh dalam hutan-hutan di kawasan Asia Tenggara yang beriklim panas lembap seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan tidak terkecuali negara Brunei Darussalam. Pokoknya tumbuh menegak dengan batang kayu keras dan daun berwarna hijau yang mana ketinggiannya boleh mencecah sehingga 30 meter dan kelazimannya akan berbuah lebat hanya pada musim tertentu. Ya, ada penonton, kita ini saya berada di Kampung Merimbun untuk bersua dengan rakan saya, Wang Fong, yang mana beliau ini membawa saya untuk mengait petai. Memang tidak dinafikan, petai merupakan salah satu makanan kesukaan orang kita ni. Jadi kita ni akan melihat, saya akan bawa ada penonton untuk melihat secara lebih dekat petai yang ditanam beliau dan juga perkongsian sedikit perkongsian lah daripada rakan saya Wang Fong. Dan saya sebenarnya mencari-cari ni beliau. Usulnya di sana. Kestah kita ni bersua dengan Wang Fong. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf Pak, akhir sikit datang. Dia sudah ni. Kita ya, awal sudah mengambil. Memang mesti awal mengambil awal pagi. Awal pagi, maaf Pak. Tapi terima kasih sudah membawa untuk mengait petai biskit kita ni. Kisah ke sana macam banyak juga. Okey. Baik ni Fong, kalau dilihat ni memang luas ni kita punya kabun yang bertanam petai ni. Jadi mungkin boleh kongsikanlah mengapa kita boleh ada ni orang minat untuk berkabun itu? Minat untuk berkabunan ni memang pada awalnya dia jauh minat, tapi sudah melihat hasilnya tu yang boleh didapatkan hasilnya tu. Jadi dari sana timbullah untuk menanam lebih banyak lagi untuk mendapatkan sumber pendapatan itulah. Ya. Jadi kalau menanam petai ni apa cabaran-cabarannya? Cabarannya yang pertama perlu sabar nunggu. Kedua membersih kawasan lah sampai dari start kita menanam sampai ia berbuah tu dalam masa 2 ke 3 tahun itu perlu menjagalah pokok itu supaya ianya tidak terbantut ataupun mati ataupun ditindih oleh daun-daun ataupun rumput-rumput yang tebal. Jadinya itu adalah cabarannya. Dan yang ketiga untuk mengambil buahnya ni pun kita perlu memanjat. Itulah memanjat. Siapa tahu panjat tu. Biasanya kami ada pekerja lah yang manjatnya. Memang manjatnya. Jadi tiap hari kami akan meraun kawasan ladang untuk melihat ataupun mencari buah yang boleh dipetik lah pada setiap pagi. Jadi kalau dilihat ni nah pokok petai. Memang ia boleh tinggi membesar sehingga mencecah 30 meter. Dan juga yang pernah saya dengar ataupun orang kongsikan pada saya yang mana ia ikut kawasan juga sebetulnya. Kalau ia tumbuh di kawasan yang agak mendap ataupun ada pokok yang lebih tinggi daripada ia, kebiasaannya ia akan tinggi macam kalau contohnya berdekatan dengan pokok durian, tingginya kurang lebih tinggi pokok durian lah, di mana ianya mencapai sampai ke 18 meter macam itulah. Macam itulah. Jadi kirakan boleh dikatakan pokok petai ini indah mualah. Indah mualah. Pasal diorang pun berlawan cahaya untuk menghasilkan daun untuk tenaga untuk besar dan buah kan. Betul, ia mencari sumber tenaganya. Baik Fong, ni banyak ni
petai biskita ni. Jadi untuk kita ni memetiknya menggunakan alat yang diubah sesuai sendiri Bani. Ya, ini alat yang kami buat khas lah. Yang sesuai bagi kami untuk mengambil petai. Dengan menggunakan penjolok yang diubah suai, yang mana hujungnya ada pisau dan ada juga yang meletakkan sabit bagi memudahkan mengait tangkai petai, terutama petai yang tumbuh tinggi pada pokoknya. Buah petai yang telah masak boleh dikait dan ditarik tangkainya sehingga terlepas dan terjatuh. Buah petai yang masak dan boleh dipetik lazimnya mempunyai pot berwarna hijau yang terdiri dari 15 sampai 20 biji dengan panjangnya kira-kira 40 cm secara purata, malah juga dapat mencapai sehingga 52 cm. Petai ini kami ada fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 adalah seperti yang di belakang ini, di mana pohonnya sudah besar. Ini ditanam pada tahun 2010, pada awal tahun 2010. Dan sekarang sudah lebih 12 tahun. Dan fasa kedua adalah pada tahun 2016 ataupun 2018. Dan fasa ketiga yang baru tahun 2019. Ladang ini untuk ditanam petai ini kawasannya adalah kurang lebih 10 ekar. Dan di sini dari fasa 1 sampai fasa 3 terdapat lebih daripada 200 pokok. Dan yang berbuah, yang boleh menghasilkan buah kurang lebih dalam 60 pohon. Dari membuat benihnya sehingga dia menghasilkan bunga untuk dipetik kurang lebih 2,5 tahun ke 3 tahun. Itu mengikut tempat kesesuaian tanah di mana kita menanam dan juga berapa besar ia boleh berapa besar punya dahan pokoknya yang sihat untuk ia menghasilkan bunga. Biasanya kurang lebih 3 tahun lah yang biasanya. Tapi pada awalnya ia akan berbunga tapi tidak akan menghasilkan buah sebab ia baru belajar untuk menghasilkan bunga, dan biasanya selepas tahun keempat ataupun tahun kelima ianya akan betul-betul menghasilkan buah lah. Biasanya petai ini ada yang bermusim, ada yang juga yang indah, tapi kebanyakannya kalau kita menanam banyak ia berbuah setahun sekali. Jadi kalau kita menanam banyak berarti musimnya tu kita dapat atur lah. Jadi kita dari segi pembajaan, dari segi penjagaan tanah ataupun semak itu kita atur lah supaya ia macam kita mencadangkan ia bila kita mau ia berbuah lah. Biasanya kami sebagai peladang kami memang menanam pelbagai jenis pokok pohon buah-buahan, tapi sepertinya petai ini orang di negara kita kurang menanam dalam skala yang besar. Jadinya kami pun menanam petai ini, lagipun tanah di kawasan sini sepertinya sesuai untuk menanam petai daripada pohon-pohon buah yang lain. Buah petai yang ditanam di sini adalah petai Thailand atau juga disebut petai lintang atau petai kahwin yang tidak mempunyai bau yang begitu kuat. Namun khasiatnya amat banyak. Antaranya membantu dalam mencegah anemia, menstabilkan sistem pencernaan, menurunkan masalah darah tinggi dan lain-lain lagi. Seperti yang dikongsikan beliau, penanaman petai amat mudah, yang mana benihnya dapat diambil daripada petai yang terlalu masak, iaitu yang telah bertukar warna kehitaman dan telah kering, dan dijadikan semayan bagi tanaman baru. Di awal penanaman sahaja memerlukan pemberian baja organik dan seterusnya hanya diberikan baja penggalak buah mengikut usia pokok petai tersebut.
pokok petai yang dijaga dengan baik mampu bertahan dan menghasilkan buah selama lebih 30 tahun. Jadi audiens, saya kira sampai di sini saya dapat bersama dan ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Fong. Terima kasih banyak-banyak kerana sebenarnya banyak ilmu yang saya dapat peroleh daripada petai ini. Audiens, saya kira sampai di sini kita dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.